Bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 657 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Wang negara bukan wang kita atau wang mak bapak kita. Perokok 14 kali ganda lebih mudah dijangkiti COVID-19. Menyakuman jalan, tindakan membazir. Keadilan Pahang berang dengan Saifuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Muhammad Hanifah Maidin membidas kenyataan Pegawai Khas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Isham Jalil yang menyatakan bahawa Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang tidak memahami perlembagaan negara. Menurut Isham, pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu tidak perlu dibahaskan di Parlimen dan ianya membazir masa. Setakat yang saya baca kenyataan Kit Siang dan dengar penjelasan lisan Anwar Ibrahim, tak ada pun mereka berdua kata tak boleh belanja wang dari pakej rangsangan ekonomi yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Hanifah bersetuju bahawa dana tersebut boleh dibelanjakan dahulu tanpa kelulusan Parlimen seperti kes bajet tambahan. Tapi tak boleh sama sekali lari dari Parlimen untuk kelulusan walaupun dah belanja duit, katanya dalam kenyataan di Facebook. Pada Jumaat lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah 250 bilion ringgit untuk memerangi COVID-19. Mengulas mengenainya, Anwar dan Kit Siang menyarankan pakej rangsangan ekonomi tersebut dibahaskan di Parlimen supaya ia dipantau, termasuk membincangkan bagaimana dana itu akan diperolehi dan hutang dilangsaikan. Hanifah berkata beliau tidak nampak apa yang silap apabila dua tokoh politik itu mencadangkan agar diadakan sidang khas untuk membahaskan pakej rangsangan ekonomi berkenaan. Nak lulus kena bahas dahulu. Itulah sistem demokrasi Parlimen ala Westminster. Wang negara juga bukan wang kita atau wang mak bapak kita. Kesimpulannya, kerajaan pintu belakang tak boleh lari dari Parlimen. Jika tanpa kelulusan Parlimen, segala wang yang dibelanjakan adalah wang tidak sah, seolah-olah ianya wang rompakan. Secara tersirat, bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu dilihat menyindir Menteri Agama dan Menteri Alam Sekitar yang keduanya berstatus ulama. Takkan lepas kena tuduh gomen haram, nak juga kena tuduh guna wang haram. Hormatlah sikit kat Menteri Agama itu paling kurang pun, jika tak mahu hormat Menteri Alam Sekitar. Terdahulu, Anwar Ibrahim berkata bantuan harus diuruskan oleh orang jujur yang mempunyai rekod bersih bagi memastikan tiada kerugian atau ketirisan. Menurut Anwar, rangsangan ekonomi berkenaan perlu dibahaskan di Dewan Rakyat kerana kerajaan tidak harus ada kuasa mutlak. Ia sangat mengaibkan. Sebab itu juga kita mengusulkan supaya ada perbahasan di Parlimen. Ada mengatakan, oh ini menangguh. Tidak, tak perlu tangguh. Tetapi mana-mana belanjawan tambahan atau supplementary budget dalam negara yang ada sistem demokrasi berparlimen, Parlimen mesti diajak bersidang dan membahaskan. Dia tidak beri mandat. Satu Perdana Menteri diangkat cara pintu belakang, merampak kekuasaan, kemudian berbuat apa yang dia mahu. Tidak boleh begitu. Kita mesti bagi ruang. Jadi sama ada yang sokong kerajaan atau sokong pembangkang, itu soal kedua. Tetapi sangat mengaibkan kalau kita menganggap bahawa mana-mana pemerintahan ada kuasa mutlak. Sementara itu, sekumpulan 50 ahli akademik, budayawan dan aktivis turut menggesa Muhyiddin Yassin dan parti pembangkang mengadakan sidang tergempar Parlimen bagi membahaskan pakej rangsangan ekonomi berkenaan. Antara ahli kumpulan itu termasuk Profesor Johan
Saravana Mutu, Profesor Terence Gomez, Dr. Mazna Muhammad dan lain-lain. Menurut mereka, kerajaan perlu mendapatkan mandat yang sewajarnya sebelum melaksanakan sesuatu dasar. Dengan pengakuan Perdana Menteri sendiri, kerajaannya tidak diundi secara sah oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan mesti mendapatkan mandat yang betul daripada semua ahli parlimen dalam cara yang tidak berpihak kepada parti politik supaya pakej rancangan itu diluluskan. Prosedur sedemikian telah diikuti oleh kerajaan yang dipilih secara sah di seluruh dunia, kata kumpulan itu dipetik Malaysia Kini. Mereka berkata perincian pakej rancangan mesti dibahaskan dan dipinda sepenuhnya demi faedah semua rakyat Malaysia tanpa mengira darjat etnik dan latar belakang sosial. Kami amat prihatin mengenai ketelusan sumber dana dan kaedah penyampaian awam serta aksesnya kepada rakyat yang paling memerlukan. Inilah satu-satunya cara kerajaan sekarang boleh membuktikan dirinya bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia, tegas kumpulan itu. Nah, jelas sekali bahawa tuntutan untuk melegitimasi bajet untuk rangsangan ekonomi itu bukan bersifat politik. Ia semata-mata demi menjaga wang negara dibelanjakan dengan penuh hikmah. Ketika awal rampasan kuasa, kedengaran suara-suara nakal bahawa peraturan merokok sejauh 3 meter tidak terpakai lagi. Ini susulan menteri yang bertegas melaksanakan peraturan itu, Datuk Seri Zulkifli Ahmad sudah secara automatik meletakkan jawatan beliau. Malah satu video itulah menunjukkan ahli Dewan Undangan Negeri UMNO merokok di zon bebas rokok di Hotel MITC ketika mengadakan persidangan media. Kemudian muncul pula berita palsu, kononnya perokok imun daripada virus COVID-19 kerana faktor nikotin dalam rokok itu. Hakikatnya tabiat merokok merupakan faktor risiko untuk pelbagai jenis penyakit kronik dan kanser. Perkara ini telah disahkan oleh Badan Kesihatan Global seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Agensi Kawalan Penyakit Kesatuan Eropah. Jika perokok dijangkiti oleh COVID-19, mereka berpotensi untuk mengalami komplikasi serius disebabkan oleh tabiat tersebut, menurut rencana di laman Selangor Bebas Asap Rokok, SELBA. Laporan tersebut memetik satu kaji selidik morbiditi dan kesihatan nasional atau NHMS yang dijalankan pada tahun 2015 yang berkaitan dengan tabiat merokok bahawa 22.8% bersamaan 4,991,458 rakyat Malaysia yang berusia 15 tahun dan ke atas merupakan perokok. Jika wabak ini tidak dibendung, kita bakal menyaksikan peningkatan pada pesakit yang mengalami simptom teruk pada gelombang ketiga wabak COVID-19 kelak, kata laporan itu. Pengarah Institut Penyalahgunaan Dadah Amerika Syarikat, NIDA, Dr. Nora Volko berkata, mereka yang merokok menggunakan vape atau bahan terlarang seperti ganja berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi teruk sekiranya dijangkiti. Mereka juga mempunyai fungsi pengeluaran kahak yang sangat rendah. Jika kedua-dua masalah fisiologi tersebut dialami oleh individu yang merokok atau menggunakan vape, risiko mereka untuk didiagnosis dengan jangkitan paru-paru meningkat. Ini menyebabkan keadaan kesihatan mereka mudah merosot sekiranya dijangkiti oleh COVID-19, kata laporan itu. Selain itu, fungsi sistem imun semula jadi badan juga boleh terganggu, menyebabkan perokok mudah mendapat jangkitan kuman. Ejen sistem imun peparu komponen sel darah putih seperti makrofag dan neutrofil mengalami perubahan fungsi yang ketara. Keadaan ini berpotensi menyebabkan jangkitan dan kerosakan sel paru-paru. Perkara ini dibuktikan melalui kajian haiwan yang didedahkan kepada 20 kepulan asap rokok. Dapatan ini jelas menunjukkan tabiat merokok boleh mempengaruhi kekuatan sistem imun seseorang. SELBA memetik kajian yang dijalankan oleh Liu Wei dan rakan-rakan yang melibatkan pesakit yang mengalami komplikasi pneumonia akibat COVID-19 menunjukkan individu yang dikaitkan dengan sejarah merokok mempunyai risiko 14 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Risiko untuk mendapat COVID-19 boleh meningkat sekiranya mereka yang merokok tidak kerap mencuci tangan. Ini berikutan terdapat peningkatan pada kekerapan tangan menyentuh bibir semasa aktiviti merokok.
Perkara ini meningkatkan kebarangkalian untuk virus tersebut menjangkiti badan, kata laporan itu. Walaupun belum cukup bilangan kajian yang jelas menunjukkan kaitan di antara rokok dan jangkitan COVID-19, tetapi konsep sains dan dapatan kajian sedia ada tidak boleh diabaikan. Malaysia mempunyai jumlah perokok yang agak ramai. Sekiranya ternyata mereka berisiko untuk mendapat jangkitan, maka kita akan menyaksikan peningkatan pada komplikasi jangkitan COVID-19 lebih teruk jika tiada langkah diambil. Oleh kerana itu, kita semua ingin menghentikan kemarahan wabak ini yang sukar dihentikan. Maka langkah awal yang boleh diambil adalah setiap perokok harus berusaha untuk berhenti merokok. Langkah positif ini bukan satu perkara yang mustahil. Baru-baru ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin dilihat terlibat dalam aktiviti penyemburan cecair penyah jangkit secara terus ke permukaan jalan. Malangnya tindakan Zuraida yang mengenakan pakaian peralatan pelindungan diri atau PPE mengundang pelbagai komen negatif, bukannya pujian. New Straits Times memetik bekas Ketua Pengarah Kesihatan Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman sebagai berkata beliau terkejut melihat klip video baharu mengenai operasi pembasmian kuman melibatkan penyemburan cecair penyah jangkit secara terus ke permukaan jalan. Beliau menjelaskan pihak berkuasa sepatutnya membasmi titik sentuhan yang kerap seperti tombol pintu, butang di lift dan selusur eskalator bagi membendung penyebaran COVID-19. Apa yang mereka lakukan? Siapa yang menasihati mereka? Ini benar-benar satu pembaziran wang. Bagaimanakah jalan dan susur jalan tercemar oleh orang yang dijangkiti batuk ke arahnya beramai-ramai? Kalaupun permukaan jalan tercemar, bagaimana ia boleh sampai ke muka anda? Apabila orang menggosok tangan di jalan dan kemudian menyentuh muka mereka, soalnya seperti dipetik. Atas dasar atau bukti apa mereka melakukannya? Ya, mereka mungkin mengatakan bahawa mereka mengikut prosedur operasi standard SOP, tetapi siapa yang sediakan SOP dan menyokongnya? Soalnya, katanya jalan terbaik untuk menyah kuman ialah dengan duduk di rumah dan tengok orang ramai yang memerhati operasi itu. Tindakan publicity ini sudah pun mendedahkan ramai orang kepada risiko, ujarnya. Laporan itu juga memetik pakar virologi Lam Sai Kit sebagai berkata, jalan raya tidak tercemar atau menjadi punca jangkitan COVID-19. Menyembur jalan raya hanya membazir sahaja. Kaki tangan patut dilatih untuk membuat nyah jangkitan di mana virus mungkin berada dan menjadi sumber jangkitan, bukan jalan raya, katanya. Sementara itu, bekas Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Dr. Christopher Lee melahirkan kebimbangan beliau mengenai bagaimana operasi pembasmian kuman di seluruh negara dijalankan. Penyah kuman di jalan jelas tidak akan memberi kesan. Ia membazirkan sumber dan tenaga manusia. Pembersihan permukaan sentuhan umum adalah lebih berkesan. Mari kita lakukan berdasarkan bukti, ciatnya di Twitter. Dalam pada itu, Ketua Pemuda Keadilan Akmal Nasir berkata tindakan Zuraida itu hanyalah gimmick politik bagi meraih publicity ketika COVID-19. Hentikan teknik gimmick politik. Sekarang bukanlah masa untuk menteri cari publicity. Jangan bazirkan sumber dalam keadaan kita kekurangan PPE dan ada petugas terpaksa gunakan plastik sampah untuk lindungi negeri, katanya di Petik Malaysia Kini. Kita tidak tahu apa niat Zuraida terlibat dalam kerja-kerja menyah kuman di jalan raya itu. Namun, meneliti komen-komen pakar jelas menunjukkan tindakan tersebut bukan sesuatu yang bijak untuk menangani wabak COVID-19 kerana tiada bukti menunjukkan ia berkesan. Bantulah rakyat dengan cara lain. Sebagai contoh, carilah pendekatan bagaimana pihak kementerian dapat meringankan beban rakyat marhain yang terpaksa berdepan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bukankah itu lebih afdal berbanding mencari publicity dengan gimmick berpakaian PPE yang sepatutnya digunakan oleh Barisan Hadapan dalam peperangan menentang virus COVID-19 ini? Dalam kita berhadapan dengan COVID-19 yang terus-menerus mendapat liputan media, Keadilan Pahang masih terkilang dengan tindakan Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Saifuddin yang mengkhianati parti itu bersama Datuk Seri Azmin Ali.
Pengarah Komunikasi Pahang Wan Fauzdin Samad dalam kenyataannya terkini mengulangi cabarannya untuk berdebat dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Kerajaan pintu belakang itu. Saya ulang berkali-kali bahawa dia ini pengkhianat bukan sahaja kepada parti, bahkan kepada rakyat, terutamanya di Indra Mahkota. Orang Indra Mahkota kutip dia dengan berat hati untuk bertanding di Indra Mahkota kerana tempatnya ditemeluh sendiri. Dah tak mahu dia, kata Wan Fauzdin dalam satu kenyataan. Menurut beliau, mantan Ahli Parlimen Indra Mahkota yang juga mantan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Pahang, Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman, dengan rela hati menyerahkan kerusi Indra Mahkota yang mudah menang kepada Saifuddin. Datuk Seri Fauzi sanggup terjun ke kerusi kubu kuat UMNO di Dewan Undangan Negeri Sungai Lembing semata-mata untuk memberikan tempat selesa buat si pengkhianat ini. Sukarelawan Parti Keadilan di Indra Mahkota pun bertukus lumus untuk memastikan beliau menang di Indra Mahkota kerana beliau bukannya tokoh yang dikenali di Indra Mahkota, ujar Wan Fauzdin. Bila mengimbas kembali kesukarannya mempromosikan Saifuddin di Indra Mahkota. Atas bantuan pimpinan Akar Umbi Keadilan, akhirnya Saifuddin menang dan pengundi-pengundi di Indra Mahkota membuat kenduri kesyukuran meraikan kemenangannya. Rupanya perangai lama dia tidak berubah. Kata Wan Fauzdin, belum sempat rakyat di Indra Mahkota puas menikmati kemanisan kemenangan yang membawa kepada wujud kerajaan baharu Pakatan Harapan. Hanya 22 bulan sahaja. Termakan dengan hasutan dan umpanan orang yang rakus dan tamak, Ahli Parlimen Indra Mahkota ini tergamak meninggalkan para pengundinya dan mereka yang tidak tidur siang malam membantunya dahulu. Tanpa malu dan rasa bersalah, kata Wan Saifuddin khianat tinggalkan parti menyeberang untuk bersekongkol dengan puak yang dulunya beliau gelar kleptokrasi untuk merampas kerajaan yang terbina dari mandat rakyat. Mengulas mengenai tindakan Saifuddin memberi bantuan dengan gambarnya terpampang pada kampik beras, Wan Fauzdin menyindir, apakah dengan menabur bantuan di Indra Mahkota di waktu ini kamu boleh hapuskan dosa pengkhianatan kamu? Orang-orang Indra Mahkota tidak lupa kepada pengkhianatan kamu. Beliau bertegas mencabar Saifuddin untuk berdebat dengannya. Sebab itu saya cabar Ahli Parlimen Indra Mahkota ini berdebat secara terbuka di bumi Indra Mahkota agar beliau boleh buktikan beliau bukan pengkhianat. Jika beliau anak jantan, ayuh sahut cabaran saya. Jika tidak, sila kosongkan kerusi Parlimen Indra Mahkota dengan segera, tegasnya. Adakah bekas pemimpin UMNO itu yang melompat ke keadilan dan kemudian melompat ke Bersatu akan menerima cabaran seorang reformis? Kemungkinannya agak nipis. Saifuddin hanyalah pemimpin politik yang sejenama dengan gerombolannya yang membentuk kerajaan melalui pintu belakang dan tebuk atap. Busuk ikan bermula dari kepala. Kata peribahasa Cina, jika ketua kerajaan pintu belakang kecut untuk berhadapan dengan Ahli Parlimen Pakatan Harapan pada 19 lalu, jangan harap ekornya akan berani berhadapan dengan rakyat Indra Mahkota. Nampaknya virus COVID-19 tidak menghalang rakyat daripada berpolitik. Rakyat tidak mahu lupa pada hakikatnya dari mana asal-usul kerajaan yang tunggang langgang tanpa manifesto ini. Sememangnya ia tidak menghairankan kerana rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.